kualiti terbaik ya. Sila-sila kentang ada, bawang Holland. Pilih. Ya. Wah, macam-macam lagi ni. Cili kering pun ada juga ni. Wah, saya kelang kabut nampaknya. Asam Jawa ke asam Jawa? Dah ada dah. Apa bezanya? Bezanya bang, abang dekat dengan saya. Bawang ni jauh sikit. Assalamualaikum semua penonton Malaysia hari ini. Dayah pagi ni meniaga sikit lah. Kak pilih kat saya dulu, saya keluar sekejap. Saya ni pagi-pagi hari walaupun bulan puasa, kekal bertenaga ya. Sebab sekarang ni saya berada di Stadium Shah Alam untuk Pasar Tani. Jadi kelihatan ramailah ibu-ibu, kakak-kakak ya. Pakcik-pakcik semuanya datang membeli belah untuk persiapan nak masak untuk berbuka nanti. Nampak di belakang ni? Boleh ya campur-campur? Nampak? Saya dah tolong berniaga dekat sini juga. Jadi persoalan saya dekat kalian di rumah. Dah beli ke barang dapur? Beli dekat mana tu? Dekat sini murah-murah. Meh datang jumpa Dayah di sini. Untuk Afat dan juga Sofia. Okey ke dekat studio? Saya nak berniaga sekejap. Kejap lagi kita jumpa lah ya. Okey, mai. Datang. Murah je. Bawang ada, kentang ada. Wah, tak sangka Dayah dah melebarkan atau meluaskan perniagaannya menjadi makcik bawang pula pagi-pagi. Alamak, itu baru betul makcik bawang. Baru betul makcik bawang. Fresh bang bawangnya. Yes, kalau anda nak jumpa Dayah bakar, kena pergi dekat Stadium Pasar Tani. Pasar Tani Stadium Shah Alam. Betul. Pasar Tani Stadium Shah Alam, ada Dayah bakar dekat sana. Dengan ceritanya, kalau ada Dayah bakar, harga bawang semua turun. Kalau anda masih di kawasan Shah Alam tu, cepat-cepat ke sana pagi ni. Ya, betul. Bagi anda yang memasak-masak, dah masuk minggu pertama kita berbuka puasa kat rumah segalanya, pasti kita punya menu mantap-mantap segalanya. Dan Stadium Shah Alam tu, di belah petang lah kan, dia akan jadi Bazar Ramadan yang paling meriah setakat ni, memang viral di media sosial. Yes, itu dia. Jadi kita harapkan anda semua yang berada di sekitar Shah Alam ataupun di kawasan berdekatan, pagi ni pergi Pasar Tani dan balik rumah masak makan tengah hari. Bukan tak. Balik rumah buat persiapan untuk nak masak waktu juadah berbuka puasa nanti. Tapi ada kata kalau anda tak nak masak pun tak apa, boleh pergi ke Bazar Ramadan di Stadium Shah Alam tu. Okey. Jadi kalau kita lihat tadi kemeriahan yang berada di Pasar Tani Stadium Shah Alam tu, itu baru kita dapat lihat orang yang menjual bawang-bawang kan, macam bahan-bahan untuk kita nak masak waktu nak berbuka nanti. Tapi sebenarnya besar lagi. Dia ada jual ikan, ada jual daging dan sebagainya, Sofia. Dan paling penting itu adalah lokasi yang paling menarik untuk anda ialah cari kawasan lain untuk membeli barang-barang mentah dan sebagainya. 4 Ramadan ni kita kena tengok jugalah bagaimana keadaan cuaca, sebab semalam saya berada di Lebuh Raya Utara Selatan, agak padat juga kesesakan jalan raya. Dia mungkin sedikit sebanyak mengetahui apakah keadaan cuaca semasa sangat penting. Pergi mana semalam? Saya ke Penang, balik hari malam, pulang ke Kuala Lumpur. Pagi kat KL, tengah hari Penang, malam mana? Demi sesuap nasi tuan-tuan. Okey, jom. Tengok keadaan cuaca di KL, Kuching, Kota Kinabalu. Cantik keadaan pagi ini. Tetapi berlaku hujan ya, Sofia, di Labuan. Jom Sofia, kita tengok di ujung sana. Ada tak hujan ke, cerah ke? Kangan Petaling Jaya, cerah. Alor-Star belah utara ni agak cerah di pagi inilah. Ipoh saja yang ada takat hujan. Tapi anda boleh saksikan segalanya di map Malaysia. Ada amaran tau Sofia ni? Ada. Amaran Bukit Petik. Kat mana tu Afat? Di kawasan Sarawak, di Limbang Lawas, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu dan Beaufort, Sadakan, Teluk Pit, Kinabatangan dan banyak lagi kawasan di sekitar Sabah dan juga Labuan. Ini amaran khas untuk anda. Jadi kita kena rancanglah perjalanan kita. Kita nak meninjau kembali, tengok makcik bawang yang paling cantik sekali saya pernah kenal. Menjual bawang ni, adakah terdapat ni antara makanan ataupun bahan mentah lain yang dijual kat sana? Kita akan terus bersama dengan Dayah kembali. Dayah, cerita kat Pasar Tani tu pagi-pagi. Bawang sekilo. Dayah. Saya suka daging tetel ni. Okey bang, kalau daging tetel ni semua sekilo ke berapa ni? Daging apa tetel? Selonggok lah. Selonggok berapa ringgit tadi? RM20. Ini dia Dayah nak kongsi sikit. Kalau awak orang Melaka, orang Johor, mesti tahu punya. Kita masak daging tetel ni, kita buat asam pedas, gerang asam. Kecoh air liur di pagi hari. Ya, Dayah sekarang masih berada di Pasar Tani Stadium Shah Alam. Dan paling saya suka kalau tentang Pasar Tani ni, harga berpatutan, pilihan banyak. Kan, ini daging tetel. Bang, saya ni saya nak ni satu longgok asam pedas. Waksam macam tunggu saya lama dekat situ. Biasalah Waksam orang yang bersabar itu adalah orang yang beriman, Waksam. Lagi-lagi di bulan Ramadan. Betul. Okey, Waksam. Di belakang saya ni gerai Waksam ya? Cerita sikit Waksam berniaga apa ni? Saya berniaga daging lembu tempatan, daging segar lah.
dah berapa lama dah berniaga? Saya berniaga mula pasar tani lebih kurang dalam 30 tahun dah. 30 tahun tu lebih kurang umur saya dah, Wak Sam. Wak Sam ni umur berapa ni? Dekat 70. Masya Allah, tak nampak Wak Sam. Nampak? Nak. Rahsia muda apa? Rasa muda. Pagi-pagi minum air suam je lah. Baca selawat. Dah. Penting. Nampak tak? Itu Wak Sam kongsi tips sikit. Sekarang ni kita nak ke belakang Wak Sam. Cerita sikit Wak Sam. Daripada hujung ni Wak Sam. Ni apa benda Wak Sam? Ini cakap daging tetel. Yang ini hati. Ini jantung. Ni pedal. Lidah. Daging pipi. Daging pejal. Macam-macam ada. Ada tulang. Ya. Ini kalau buat sup tulang sedap ni. Buat sup tulang memang sedap lah. Ni bulan-bulan puasa orang memang suka cari tulang. Oh, saya setuju tu. Tulang tu kalau boleh ada isi-isi sikit lah. Okey. Wak Sam, kalau bulan Ramadan ni yang paling orang suka beli, apa benda Wak Sam? Yang bulan Ramadan orang paling suka beli tulang lah buat sup. Okay. Maksudnya Wak Sam telah memberi anda idea, kita semua beli tulang buat sup tulang. Betul Wak Sam? Selamat berniaga Wak Sam. Kak, beli pada Wak Sam Kak. Harga berpatutan, fresh. Nampak tolong berniaga. Okey Wak Sam, Assalamualaikum. Okey, baik penonton semua, saya nak bawa anda berjalan sedikit. Kita tengok sayur-sayur pula. Sayur ya sini. Assalamualaikum. Men. Wah, saya nampak segar-segar daripada jauh ni. Kita ada apa ni? Brokoli ada, bende ada. Kacang bucis. Takut tersewa salah sebut nama. Kita ada cili. Wah, okey, ini semua memang segar-segar InsyaAllah segar-segar Jadi saya bagi tahulah pilihan kalau kat pasar tani ni, tengok ni. Dia punya tomato pun dengan pejal tak lembik memang ni Tengok timun-timunnya. Oh, kita ada tempe juga. Tempe ni kita buat sambal tempe goreng. Okey. Ada apa di sana tu? Mem, kita pergi ke sana. Assalamualaikum Kak. Sini Kak. Kak. Kak apa khabar Kak? Alhamdulillah sihat. Kak nampak ceria di bulan Ramadan. Ya. Pagi lagi. Okey Kak, kat sini. Kak jangan jauh-jauh. Namanya siapa Kak? Azian? Nora. Kak Azian dan Nora. Okey. Hari ni kat pasar tani ni beli apa sebenarnya ni? Untuk buka puasa. Buah je? Ada lagi baru sampai. Okey, kalau nak cerita kalau pasar tani ni apa yang mesti beli kalau datang pasar tani? Saya suka banyak ulam-ulam, sayur-sayur yang orang kata daripada kampung. Nampak pun kat sini kat bandar ni susah nak dapat. Kat pasar tani lah kat sini. Terus buat iklan. Okey, untuk akak cari apa Kak? Kadang cari baju-baju. Sini murah-murah juga. Baju, lauk pauk murah. Baju-baju pun ada. Adakah anda tahu di pasar Tani Shah Alam ada baju? Saya sebenarnya terkejut tadi datang saya nampak. Kalau kira barang dapur persiapan Ramadan ni apa akak beli Kak? Selalu saya sayur lah. Sayur ya? Memang fresh lah. Memang fresh. Pasar Tani memang fresh. Okey. Nampak betapa freshnya Kak. Terima kasih banyak. Sambunglah membeli belah. Dayah jalan-jalan dulu. Pakcik terima kasih. Okey, kita nak ke bahagian ikan. Di mana ikan? Ini mak saya kalau tengok ni. Silat-silat dia mesej saya ni. Suruh tolong belikan. Assalamualaikum. Ni nampaknya. Wah, ikan fresh-fresh ni nak tunjuk sikit ni. Ikan bawal ada. Ikan gerut ada. Udang bermacam jenis udang ada. Tengok ni. Ini sedap ni kalau kita buat kari ni ya. Nampak? Kari bawal ni. Lepas tu kita dapat ikan pari pula kat sini. Ikan pari ni kita buat bakar, cecair asam. Ada macam-macam jenis ikan di sini. Bang, macam mana bang? Bulan Ramadan ramai tak orang datang ni? Selalunya bulan Ramadan lah meriah. Meriah lah selalunya. Nampak? Abang ni pun alhamdulillah ya, meniaga mencari rezeki di pagi hari. Pasar tani ni dah mula seawal pagi. Ya. Jadi saya tunjuk, wow, freshnya ikan. Ikan cecaru. Ni nampak ni, ikan cecaru fresh ni. Mak saya ajar nak tengok ikan tu fresh ke tak. Kita buka dalam ni, tengok insang dia. Kalau insang dia warna merah kan, macam ni kan, maksudnya elok. Itu tips orang tua lah. Tak tahulah kalau makcik-makcik, kakak-kakak pun ada tips. Apa kata kongsikan di Facebook Malaysia hari ini, komen kat situ cakap Dayah meriahnya pasar tani, makcik nak cari titik. Itulah keseronokan bila bulan Ramadan ni, membeli belah barang-barang dapur ni lagi seronok sebenarnya. Kan? Sebab kita dah fikir apa nak masak untuk sahur dan untuk berbuka. Jadi kepada anda semua terus bersama dengan Malaysia hari ini. Kemana pula nanti kami akan bawa anda. Tapi jangan ke mana-mana kerana terus setia bersama dengan Afad dengan Sofia. Tak nak datang pasar tani ke beli barang dapur? Tapi nak bagi tahu ni.
kita ada sesuatu nak tengok. Adalah namanya Kokok. Dengar cerita ada pergi bazar dengan personality. Sheila Amin katanya. Apa cerita? Sama-sama kita saksikan bikisan ini. Saya nak cari apa ya? Sana. Cari jodoh untuk Kokok. Da-da-di-di-du-di-da-da-di. Terima kasih daun keladi. Da-da-di-di-du-di-da-da-di. Aku sudah jatuh hati. Wah, nak pergi bazar Ramadan ni nampak macam meriah semangat deh. So sekarang ni saya berada di Pasar Malam Garden Home Seremban 2 dengan cerita ada artis yang berniaga. Nak tahu siapa? Jom ikut saya. Let's go. Sheila Amin. Mama Sheila Amin. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum. Apa nama Kokok? Nama Kokok. Dia ingat terbaik. Ingat aku nak tanya perkembangan Mama apa sekarang? Bulan puasa memang tak buat apa-apa. So jadi fikir-fikir macam anak-anak kata, Mama, Long boleh buat macam ni, Ngah boleh macam tu. Kita orang kata kita combine. So why not kita niaga macam tu. Ambil rezeki macam ni lah. Okay. So alhamdulillah. Ini maknanya sibling. Sibling corner lah. Okey, faham. Dua-dua tapak ni Mama punya lah. Dua-dua tapak ni. So kita dah tahu dah Mama berniaga sekarang ni. Ya, betul. Nak tahu juga dia tak menyanyi ke macam mana sekarang? Menyanyi. Bulan puasa ni maknanya kita banyak menyanyi dekat sini lah. Dia buat peminat-peminat yang merindui suara Sheila Amin. Belanjalah sikit lagu tu. Kau ni pasal puasa ni, Kokok ni. Okey, sikitlah. Kalau ada sawah bendang, bolehlah menuai padi. Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa lagi. Kokok. Apa ya? Menu atau makanan yang dijual dekat sini? Okey, ini menu. Menu yang Mama ada kat sini. So yang ini air tangan Mama sendiri, pau kacang merah. Okey, pau goreng kacang merah. Yang ini cheese tart. Okey, yang apa yang ada kat sini, ini semua memang the best daripada anak. Ini anak Mama yang buat. So yang ini air tangan Mama juga. Jual terima kasih. Sedap beritahu orang. Tak sedap datang beritahu Mama, okey? Okey, yang ini badak berendam. Ini air tangan Mama juga. Ini anak buah buat sagu, okey? And then cream caramel, masya-Allah sedap ya Rabbi. Tengok. So ini air tangan anak ni. Mana Syafiq? Anak yang Syafiq. Anak bujang cepat. Anak. Ini anak bujang Mama. Ni Syafiq, cream caramel the best in the world. Okey. Hello, Mak. So anak bujang, bukan anak bujang. Anak bujang. Tu dah tak nampak dia bawa anak dah. Mak, dah ada jodoh lah dia. Okey. So yang ini kita ada chicken, ayam, udang, squid dengan salted egg, buttermilk dengan cheesy. So ini air tangan Nadia. Ini anak Mama nombor 2 pula. Nadia, say hi. Malu anak dia lah. Tapi itulah saya kecewa dengan tadi jodoh tu. Dah-dah-di-di-du-di-dah-dah-di. Atau ini dia. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Ya Allah, Mama saya bergurau tadi. Berapa setup berniaga ni? Okey, kita set up pukul 2 sampai pukul 7 malam lah kita berniaga. Mama ni sebenarnya memang suka berniaga. Rempah lah berniaga. Macam-macam berniaga. Mungkin boleh kongsikan. Daripada mak Mama dulu sampai ke Mama, sampai ke anak-anak pun minat berniaga. Itu dulu manager bank. Yang ini lawyer. So sekarang tinggalkan kerjaya masing-masing nak berniaga. And then kalau dulu PKP, Mama mengait tau. Mana beg Mama? Sekejap. Mama ada kaitan nak tunjuk? Ada. Ini. Ini Mama kait tau. Ini Mama kait. Yes, that's sendiri sayang. Mama mengait. Jadi alhamdulillah sangat permintaan sangat menggalakkan. So, jadi Mama jual dengan backpack lah, dengan bag, handbag. Jadi Mama dah memang minat berniaga dah lama lah. So cabaran berniaga ni sebenarnya cuaca kan, bila berniaga outdoor ni, so maknanya kita tercabar dengan keadaan cuaca lah, dengan cuaca hujan lebat sekarang semua. Bagi Mama tawakal, kita berniaga dan rezeki tu kita letak pada Allah Ta'ala lah. Lihat ke dalam mataku, sinarnya menyala. Lagu apa? Faradia. Lah tajuk dia? Tajuk je betul-betul di hati. Lihat. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri. Dulu aku sendiri, kini masih sendiri, menaruh harapan zaitun sampai Kalaulah pergi ke Kota Baru, singgah sebentar ke Kuala Terengganu. Susah. Susah ke? Lagu apa ni Rambu-rambu ke Daddy Du? Ya, rambu-rambu, betul. Rambu-rambu.
Oh berdebar aku rasa apabila bertentang mata, tak kusangka terjatuh cinta. Mama Sheila ingin mengucapkan jutaan terima kasih sebab selalu menyokong, selalu maknanya kalau jumpa Mama mana-mana memang selalu menegur. So Mama sangat-sangat berterima kasih. Walaupun kita baru puasa yang ketiga, Mama mengucapkan selamat berpuasa dan semoga puasa kita tahun ini mendapat keberkatan dan diterima Allah Ta'ala. So that's all for today bersama dengan Mama Sheila. Thank you. Assalamualaikum. Mwah. Ya, seindah kasih bersama kami di Malaysia hari ini. Jangan lupalah kalau anda ambil gambar ke, nak bagi ucapan Ramadan ke apa ke, hashtag seindah kasih. Itu kami punya hashtag lah di TV3. Kalau boleh tag MHI TV3 juga. Sebab kita pun nak berkongsi kemeriahan Ramadan ini bersama dengan anda. Dan bersempena kemeriahan ni kan, saya rasa kita masuk Ramadan keempat ni, ramai yang mungkin ada niat sambil berpuasa sambil menjaga badan, nak cantik lah masa macam raya kan. Tahun ni macam tu. Saya rasa ni tipikal lah kan. Tapi sebenarnya kita nak tahu diet masa-masa berpuasa ni, bagaimana kita boleh perlihatkan supaya kita dapat maksimum health benefit ataupun kesihatan yang maksimal daripada berpuasa. Betul. Dan ada juga di antara kita yang mungkin mengambil kesempatan bulan Ramadan ini untuk mereka nak menurunkan berat badan lah kan. Ambil kesempatan lah kata orang cakap kan. Dan kalau ikutkan, kalau kita berpuasa ketika Ramadan ni, dari faktor kesihatan banyak kan. Boleh memperbaiki metabolisme, menurunkan kolesterol, darah kita. Boleh kira macam sihatlah badan kita tu. Ya, macam seakan kita tekan reset button tu lah. Kita sihat semula. Kat mana button tekan? Mana? Bagi tanya doktor. Mungkin kita boleh cari doktor. Bersama kita pagi ini Dr. Malinda Muhammad Ali, pengamal perubatan nutrisi dan penuaan sihat. Saya suka perkataan tu. Penuaan sihat. Penuaan sihat. Kita tua tak apa, kita ikut usia tapi kita kena sihat. Itu paling penting. Ya, bahasa putihnya healthy aging. Oh, yes. Okey, doktor. Kita nak bercakap tentang kebaikan berpuasa ni lah. Tapi dari sudut saintifik lah, bagi pandangan doktor, apakah kebaikan berpuasa dari segi saintifik? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya rasa saya sangat berbangga hari ini dengan Fazli dan Sofia, orang-orang yang muda-muda. Dan saya rasa healthy aging basically. Dan insyaAllah sebenarnya kalau kita lihat dari segi puasa, puasa ni sebenarnya bukan sesuatu yang asing untuk diri kita. So basically, tapi dalam 10 tahun kebelakangan ni, sebenarnya banyak kajian-kajian telah diterbitkan. Sebab saintis-saintis di luar sana eager nak tahu apa sebenarnya kebaikan berpuasa. So macam yang Fazli kata tadi kan, dia boleh reset metabolism kita. So dia boleh menstabilkan hormon kita, menurunkan berat badan. Cuma hari ini kita akan bincang sikit sebab kadang orang bulan puasa pun berat tak turun. Itu isunya. Ya, betul. Sebab dia tak puasa. Dan antara yang menarik perhatian sekarang, banyak kajian menunjukkan bahawa puasa boleh mengaktifkan satu proses kita panggil autophagy. Proses autophagy ni adalah proses deep cellular cleansing atau satu proses detoksifikasi yang sangat memainkan peranan dalam pencegahan kanser. Yes. So that's why kalau kita baca di internet kan, memang banyak sangat topik atau research kajian yang diterbitkan dalam jurnal antarabangsa. Dan in fact tahun 2016 ada seorang profesor dekat Jepun, Dr. Oshumi, dia dapat Nobel Prize sebab mengkaji bagaimana proses autophagy ni berlaku bila kita berpuasa. Kalau macam tu nak hari puasa. Ya, betul. Tapi kena ada cara lah. InsyaAllah. Betul cara juga. Dr. Malinda, ada yang macam kalau bukan bulan puasa, ada yang mengatakan bahawa intermittent fasting ataupun lebih dikenali sebagai IF ni, dia lebih kurang sama dengan puasa. Adakah sama atau tidak sebenarnya, doktor? Okey, so soalan yang menarik sebenarnya. Sebab ramai yang keliru. Ada yang kata macam diet IF. So diet IF, sebenarnya IF ni adalah satu amalan sebenarnya. Dan kalau kita bincangkan tentang puasa, puasa ni adalah satu topik yang luas di mana di bawah orang kata the umbrella of fasting tu ada banyak. Ada banyak, dan di antaranya adalah puasa Ramadan, puasa dalam Islam. Dan kita ada intermittent fasting. Dan puasa Ramadan ni adalah puasa kita panggil dry fasting. Puasa kering. Bulan Ramadan kita buat dry fasting lah. Maksudnya kita tak boleh makan dan tak boleh minum. Tapi jangan buat IF dalam bulan puasa. Boleh minum sebab IF ni adalah water fasting. Buat confuse pula ya. Tapi itu dah menjadi puasa kering lah. Tapi untuk wanita sebenarnya kadang-kadang ada waktu yang kita tak boleh berpuasa, tapi dalam puasa kita nak turunkan berat badan, kita boleh mengamalkan IF. Dan sebenarnya IF adalah satu yang saya rasa sangat-sangat fleksibel untuk kita lakukan. Dan sebenarnya untuk
mungkin penonton-penonton di luar sana yang nak turunkan berat badan, so kita boleh gunakan kombinasi fasting atau puasa di bulan Ramadan dan juga intermittent fasting. Contohnya, so jadinya kita akan berpuasa siang, so daripada subuh sampai maghrib lebih kurang 13-14 jam, dan waktu malam kita hanya berbuka sekali, dan sampai esok pagi tu sebenarnya malam tu dikira sebagai intermittent fasting. So malam je bila kita puasa just minum air sahaja, sebab puasa dalam IF ni kita boleh minum air. Sebab tu saya jangan buat waktu siang, buat waktu malam. So jadinya kita boleh dapat IF, dry fasting, dan kombinasi dengan intermittent fasting biasa. Kebiasaannya yang buat IF ni waktu siang. Jadi kita tak dapat maksimum efek dia, tak dapat lah. Kayaknya ada orang buat salah kayaknya kan. Depends juga, bergantung kepada, kalau kita katalah bulan Ramadan sebenarnya memang kita fokus pada puasa syar'i, puasa Islam kan. Tapi kalau dalam intermittent fasting sebenarnya dia sangat bergantung kepada berapa jam kita berpuasa. So untuk pembakaran lemak sekurang-kurangnya 16 jam. So kalau kita buat 12 jam, 3 tahun pun berat tak turun. Wow, doktor. Dia begitu spesifik. Belas jam tu, kalau 14 jam ikut kita punya ni, tak berapa nak bakar lemak lah. Dia kena activated selepas 16 jam. Ya, saya. Kalau tengok ada satu screen, satu graf yang saya paparkan di skrin tadi, kita tengok selepas 16 jam, maksudnya badan kita telah menggunakan lemak. So, gluconeogenesis maksudnya pembakaran lemak. So kalau kita lihat di sini, dia punya switch point is actually lebih kurang 16 jam ke atas. Baik. So di situlah sebenarnya pembakaran lemak berlaku. Jadi ada orang cakap macam dalam bahasa standardnya kalau nak buat proses pembakaran lemak ni kena bersukan, kena exercise apa semua. Jadi jadi dengan mengamalkan apa nama? Tadi IF tadi tu boleh bakar lemak juga dalam masa yang sama. Boleh sangat-sangat membantu. Tapi sebenarnya kalau lihat tadi, saya cuba kupas sedikit, bila kita buat intermittent fasting, pembakaran lemak tu adalah 16 jam ke atas. Tetapi sekiranya dalam bulan Ramadan, Allah is so great kan. So sebenarnya kita boleh mencapai tahap pembakaran lemak lebih awal. Seawal 10 hingga 12 jam sekiranya kita buat dry fasting atau puasa bulan Ramadan ni. Sebab apa Dr. Kalau kita tengok bila kita contoh kita berpuasa kan, daripada pagi sampai pukul 4, pukul 5 kita dah rasa bau nafas kita tu berbeza. Itu adalah bau ketosis. Ketosis tu terhasil daripada pembakaran lemak. Oh, ya ke? Ya. Tuhan, kau baru kita tahu. Bau pembakaran lemak. Ya. Badan kita menggunakan lemak, so dia akan menghasilkan keton. So keton tu sebenarnya dia akan mengeluarkan bau dan urin pun akan Tapi dari segi faktor kesihatan pula bagaimana, tak menjejaskan apa-apa dalam badan kita ke? Maksudnya IF ataupun dry fasting? Kedua-duanya saya rasa kita kena ada ilmu. Kita kena tahu cara. Contohnya dalam Islam pun sebenarnya Allah dah gariskan sangat cantik. So dia ada rusah kalau kita mengandung, kalau kita dah tak sihat, so kita tak boleh berpuasa. Sama juga dalam IF. So dalam IF kita kena tahu diri kita lah. So contohnya macam kita memang ada berat badan, ada masalah berat badan. So lemak kita memang banyak. So sekarang ni kita nak tukarkan metabolisme yang selalu menggunakan glukosa kepada metabolisme yang menggunakan lemak. So jadinya 16 sikit-sikit lah naikkan. So slowly dia akan bantu. So kita kena lihat diri kita juga. Doktor sangat spesifik di mana bila ada proses ketosis dan sebagainya, itulah proses pembakaran lemak. Tetapi bila kita tengok ada bazar Ramadan, meriah. Bila kita seharian berpuasa ni nak air gula saja, nasi dan berbukit-bukit. Doktor, bagaimana ini, adakah boleh kita makan sebanyak itu ataupun kita kena jaga juga, kena pastikan ada kalori defisit bagi seseorang individu ke bagaimana? Sebab kita nak kurus tapi masa sama berbuka kan? Macam saya mana tu, faham. doktor? Kalau tengok tadi kan daya di pasar Ramadan, banyak makanan. Segalanya fresh. Betul. Satu, saya rasa kesilapan ramai orang yang tak turun berat badan dalam proses kita berpuasa ialah waktu kita panggil eating window atau waktu kita berbuka puasa. So kalau prinsipnya sebenarnya kalau kita makan makanan yang manis, yang mengandungi gula, nasi berapa kali tambah kan sampai kenyang macam tu. So itu akan menyebabkan glukosa dalam darah kita akan meningkat mencanak dengan banyak. So bila glukosa akan meningkat banyak, kita akan merembeskan banyak insulin, dan insulin akan menyebabkan lebih banyak lemak akan disimpan. So dia akan orang kata melambatkan proses pembakaran lemak tu. Jadi apakah makanan yang disarankan oleh doktor
untuk nak menurunkan berat badan. Apa yang saya tahu, kita tukarlah. Kalau biasanya kita makan makanan yang berminyak, bergoreng, kita tukar kepada kukus dan sebagainya kan. Betul. Apa mungkin antara makanan yang mungkin doktor boleh sarankan? Okey, saya rasa apa yang Fazil bagi tahu tadi memang sangat-sangat penting, dan dari segi penurunan berat badan, so kajian menunjukkan it's actually something to do dengan insulin, dengan lemak, dengan glukosa. Kurangkan minum air yang manis. Simple je. Kalau hari ini mungkin penonton-penonton di luar sana nak mulakan diet hari ini, kurangkan yang manis. Kuih-kuih manis. Kuih-kuih manis, dan makan nasi tu kalau boleh tukar kepada beras yang rendah glycemic index. Beras contohnya basmati, parboil kan. Okey, dan lebihkan makanan-makanan yang mengandungi protein dan juga lemak baik. Seperti lemak kelapa kan, daripada olive oil. Mana cari tepung pelita yang tak manis? Awak kena bayangkan imajinasi kita apa. Saya rasa mungkin gula tu kita kurangkan, tapi di konteks karbohidrat yang kita makan tu kita boleh makan. Itu pembakaran yang baik dengan protein kita tambahkan. Tapi gula-gula ni lah. Ya, makanan Melayu kita ni kan kadang yelah, kita makanan pun dah manis. Kita minum pula minuman yang bergas, manis juga. Kalau ada satu step yang kita nak mulakan hari ini ialah kurangkan gula. Mulakan dengan itu. Dan satu lagi tips yang penting untuk bulan Ramadan, ialah kurangkan kekerapan makan. Sebab kadang-kadang kita nak turunkan berat badan, tapi lepas kita berpuasa tu, kita berbuka, lepas tu kita akan makan moreh, lepas tu malam sebelum tidur kita makan lagi. So itu akan menyebabkan memang sebab metabolisme kita dah masa tu dia nak rehat kan. So jadinya memang susah nak turun berat badan. Cara yang salah kalau kita lihat minum air secukupnya untuk mengelakkan dehidrasi. Betul. Cara yang salah bila kita bersahur tu kita minum banyak air waktu ketika itu sahaja kan, betul kan? Itu yang selalu pergi toilet tu. Padahal dia macam akumulasi yang sepatutnya sepanjang malam minum air kan. Bukan sepanjang malam makan saja. PKM sarankan 8 gelas sehari kan? Ya, saya. Waktu berbuka. Tapi kita boleh sesuaikan dengan mungkin sebelum berbuka tu dan selepas sebelum kita tarawih. Ya, betul. Tapi cuba elakkan makan moreh tu dalam pukul 9, pukul 10, 11, 12. That's the time badan kita sebenarnya nak rehat. Dia pun nak rehat juga. Sebab tu puasa bantu proses detoksifikasi. Akhir sekali doktor, satu nasihat untuk kita kekalkan disiplin kita, jangan makan minum masa berbuka ni ikut nafsu saja. Silakan doktor. Okey, so kepada penonton di luar sana yang nak dalam proses kita nak meningkatkan keimanan di bulan puasa ni, kita nak meningkatkan kesihatan kita. So Allah dah berikan saya rasa satu amalan yang sangat hebat untuk kita. So kongsi kita amalkan dalam masa yang sama, ikut sunnah. Berhenti sebelum kenyang. Dan juga pilih pemakanan yang lebih sihat mengikut apa yang disarankan. Macam mana tak bolehlah makan buffet? Dan betul lah tu. Berhenti sebelum kenyang. Kita ni selalu dah kenyang. Lagi-lagi buffet. Lagilah buffet. Masih tak terlambat lagi untuk anda kan. Masih lagi terlambat. Sebab ada orang cakap macam setiap tahun tak turun berat badan. Sama saja kan. Jadi yang paling penting kita kena ada ilmu lah. Kalau kita dah buat AF dan sebagainya, takut-takut ianya mengundang kesihatan yang teruk pula kepada diri kita kan. Tanpa ilmu ni. Betul. Atau terapkan sedikit senaman lah. Malam kita berjalan lebih sikit ke, apa salahnya. Okey, kita akan jalan pergi tarawih. Tak payah naik kereta. Kan. Sekarang kita tengok Bingkisan kan berehat. Berehat ya? Okey. Bingkisan dulu. Okey, Bingkisan kita saksikan dulu di mana ini antara komen Dai Azam mengenai puasa mengikut sunnah. Okey, jom kita saksikan. Bila mana kita membicarakan tentang ibadah puasa ini adalah antara ibadah yang tertua di dunia. Bila mana membicarakan tentang ibadah tertua, maka pastinya umat-umat terdahulu juga berpuasa. Umat-umat terdahulu juga melaksanakan puasa. Sebagai contoh, puasa umat Nabi Daud AS selang 1 hari dan sebagainya. Jadi banyak kaedah berpuasa, dan pastinya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang berada di akhir zaman ini juga kita diwajibkan berpuasa. Dan bila mana ada pandangan mengatakan bahawa ada IF dan sebagainya kan, fasting lah, ada berapa jam puasa dan sebagainya. Ya, ini satu perkara yang sangat luar biasa. Kerana apa? Puasa ini sangat bagus untuk kesihatan kita. Kalau banyak kita baca dapatan dan juga kajian daripada pakar-pakar perubatan, ada mengatakan bahawa puasa ini juga dapat meningkatkan antibody. Dan secara logik akalnya, kalaulah kita setahun ada 12 bulan, bayangkan tuan-tuan dan puan, 11 bulan kita makan ni, hari-hari makan. Kan? Pagi makan, tari makan, malam makan, siapa makan, kadang-kadang ada lunch lagi, after lunch lagi, macam-macam, makan hari-hari. Jadi Allah Ta'ala beri kita masa sebulan untuk memberikan kerehatan kepada perut kita. Kerana apa? Kita tahu bahawa penyakit semua berasal daripada perut. Jadi antaranya Nabi ajar dalam satu hadis Nabi SAW, mafhumnya, maka Nabi kata segerakan berbuka
dan lewatkanlah bersahur. Mafhum hadis. Maknanya apa? Segerakan berbuka. Ini bukanlah makna suruh buka waktu asar. Tak betul. Maknanya azan je maghrib, jangan tangguh. Azan je maghrib, masuk je waktu maghrib, terus berbuka. Jangan tangguh, relax dulu, solat dululah, apa bagai. Tak boleh. Kenapa Nabi SAW menyuruh kita berbuka puasa dengan manisan dahulu ataupun korma dan sebagainya? Kita berpuasa, maka kita telah kurang menggunakan gula kita, kan? Glukosa kita. Memberikan tenaga kita untuk beribadah, untuk solat tarawih di malam hari, untuk qiyamul lail di malam hari. Jadi, itu sebab Nabi menyuruh kita berbuka puasa dengan manisan dahulu, dan kita sedia maklum bahawa kalau kita bersahur dengan korma, kita berbuka dengan korma, kerana korma ini juga adalah antara buah-buahan yang sangat luar biasa, yang sangat digemari oleh Nabi SAW, dan kita tahu berdasarkan kajian, korma ini juga tinggi dengan serat dan dapat meningkatkan mutu kesihatan kita. Dan melewatkan sahur ini bukanlah bermakna kita lewat sampai lepas subuh ataupun lepas jam 8, tak betul. Melewatkan sahur ini maknanya apa? Kita bersahur di akhir-akhir. Dan saya melihat ramai mutakhir ni, anak-anak muda dan mungkin ada orang di luar sana suka makan tengah malam, kemudian tidur dan esok bangun subuh. Ini adalah budaya yang tidak baik. Boleh tanya doktor lah nanti, kan? Saya bukan doktor. Tapi sahur ini Nabi kata, bangunlah sahur, makanlah sahur kerana sahur itu ada keberkatan. Dan lewatkan sahur. Maknanya mungkin subuh pada jam 6 pagi, maka kita lewatkan sahur, bangunlah sahur pukul 5.30 atau 5.45 untuk mengisi perut kita. Dan kita nak mendapatkan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Dan apa yang saya nak kongsikan, bulan Ramadan, pesta ibadah. Jangan jadikan ia pesta juadah. Mama, saya dah balik. Saya jatuh tadi. Tak takut jangkitan kuman? Jangan risau. Akak guna cecair antibakteria Dettol setiap hari, supaya anak dan rumah terlindung daripada kuman. Cecair antibakteria Dettol membantu melindungi keluarga dan rumah daripada 100 kuman penyebab penyakit. Gunalah Dettol. Keluarga Dettol jarang jatuh sakit. Dettol, yakin dilindungi setiap hari. I see. Johan mana? Sana. Cari siapa? Kita orang cari Johan. Johan kat mana? Johan kini di Hot FM. Ni untuk nenek. Nampak sedapnya. Jangan ambil cepatlah. Ada orang goreng lobak. Ya? Ada. Okeylah korang. Kenapa tak lebihkan egg yolk? Aku dah tahu apa kau nak buat. Aku failkan kau. Dapur Tempur Rara dimeriahkan khas oleh Nona. Jom nonakan Ramadanmu. Nonakan harimu. Nonakan harimu. Dengan Nona. Nonakan harimu. Ibu-ibu mencari lampin penyerapan pantas? Adakah di sini? Lampin Morphix mempunyai penyerapan yang hebat dengan lapisan permukaan lebih kering. Ia dilengkapi dengan teknologi elastik 5D di bahagian pinggang, kaki dan telinga untuk keselesaan si bayi. Indahnya Ramadan apabila kita kenal erti kenikmatan. Mencari keberkatan, mengeratkan ikatan. Berkongsi dan memberi, pastinya takkan rugi. Kongsi kenikmatan bersama. Puasa lebih bermakna. Ramuan yang tepat mampu mengekalkan kesihatan yang baik dan menyokong anda agar hidup jadi lebih bermakna. Swiss, anda tahu apa yang kesihatan perlukan. Nak tahu kenapa ada kelainan di Mary Brown? Ayamnya segar dan diperap, serta disalut ramuan istimewa dan dimasak sehingga sempurna. Jemputlah rasa kelainannya di Mary Brown.
Ya, Malaysia hari ini kini kembali di mana yang kita tahulah kan, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat-sangat mulia, adalah bulan untuk kita mengumpul seberapa banyak pahala kalau boleh, insya-Allah kan. Jadi mungkin ada di antara kita yang sedang macam berfikir-fikir, ada juga yang macam nak satu hari mesti nak infak ataupun nak sedekah kan. Jadi inilah masanya untuk anda berpeluang untuk infak dan juga wakaf kepada pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Itu kita bersama dengan Duta Pembinaan Masjid tersebut. Kita bersama dengan Profesor Madya, Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Fazli sihat? Sihat. Pagi tadi ditanya Ustaz. Ya. Oh, magic kat sini pula. Magic ada sini. Okey, Datuk. Sebagai permulaan, mungkin Datuk boleh kongsikan tentang pengenalan lah tentang projek masjid ini. Silakan. Terima kasih Fazli, kepada para penonton yang budiman, yang saya kasihi. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan sebelum-sebelumnya. Untuk mengindahkan lagi, untuk memanfaatkan lagi Ramadan kali ini, apa kata para penonton ataupun ibu ayah bersama-sama kami dalam infak pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Masjid ini telah pun mendapat kelulusan pembinaannya daripada Majlis Agama Islam Selangor, dan juga pewakafan itu juga telah dapat kelulusan daripada Perbadanan Wakaf Selangor. So, sesiapa yang nak berinfak dalam pembinaan masjid ini boleh buat dalam konsep wakaf, dan kita juga dapat kelulusan pelepasan cukai daripada LHDN. Siapa-siapa yang berinfak, berapa banyak infak pun akan dapat pelepasan cukai daripada LHDN. Dan kos bagi pembinaan masjid ini keseluruhannya 25 juta. Anggaran 25 juta. Kita akan bina masjid ini apabila kita telah cukup 12 juta. Cuma untuk pengetahuan ibu ayah para penonton, kita baru dapat kumpul 3.1 juta. So nampaknya masih jauh lagi. Sebab itu bulan Ramadan, bulan yang penuh kemuliaan ini, saya ingin mengajak untuk sama-sama kita berinfak. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan dalam beberapa hadis yang sahih, antaranya ialah ajwadu ma yakunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang sangat pemurah di bulan Ramadan. Apa kata? Kita ikut jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya Ramadan kali ini lebih bermanfaat untuk kita dan dapat memanfaatkan sebahagian rezeki yang Allah beri untuk kita ni dalam membantu pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Buat masa ini, penduduk di kawasan itu hampir 20,000 lebih, dan dijangkakan pada 2030 kawasan Kota Warisan ini penduduknya akan mencapai seramai 100,000 orang. Bagi jumlah penduduk yang begitu besar dan kawasan yang semakin pesat membangun, adalah menjadi satu kewajaran sama-sama kita bantu bagi pembinaan masjid sebagai pusat komuniti, supaya anak-anak kita dan juga warga di situ boleh solat Jumaat, boleh mengadakan aktiviti-aktiviti pengimarahan, dan juga sekolah akan dibina. Buat masa ini, anak-anak kita di Kota Warisan bersekolah di rumah kedai. Nanti kita nak juga kompleks sekolah untuk anak-anak kita belajar kafa ataupun kelas-kelas fardu ain. Juga masjid ini nanti akan dilengkapi dengan kompleks yang akan memudahkan masyarakat setempat beraktiviti selain daripada masjid. Masjid juga akan dibina dengan begitu indah, dengan begitu lengkap dengan pelbagai konsep yang moden. Sebab itu saya menyuruh supaya ibu ayah, apa kata, kita berinfak untuk masjid, pembinaan masjid ini. Saya juga menyasarkan Fazli, bila penduduk kawasan itu sudah ada 20,000 orang. Untuk 12,000 saja saya target. 12,000 rumah, satu rumah bagi 1,000. Satu rumah bagi 1,000. So saya akan ada 12 juta. Betul. Ini adalah satu konsep wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Konsep kita nak ta'awun, konsep kita nak turut serta dalam pembinaan masjid. Saya mengharapkan penduduk setempat di kawasan Kota Warisan terima dan juga menyahut seruan ini untuk memastikan sebuah kompleks masjid yang akan dibina dengan sempurna. So kita kena sama-sama bantu, sama-sama terlibat.
Dan pada masa akan datang juga kita fikir kawasan itu akan semakin pesat, akan semakin meluas dan manfaatnya akan lebih ramai mendapat manfaat. Buat masa ini Fazli, mereka yang duduk persekitaran di Kota Warisan atau yang bekerja di airport, yang kerja sebagai cabin crew dan juga termasuklah abang-abang teksi kita kawasan tu akan dapat kemudahan untuk solat Jumaat di situ. Dan sebelah masjid ini juga, tapak masjid ini, untuk pengetahuan, tapak masjid ini 3 ekar keluasannya, mencukupi ketetapan daripada PBT dan juga Majlis Agama Islam Selangor. Sebelah masjid ni sudah ada, masjid tak bina lagi. Sebelah masjid ni sudah ada universiti. So pelajar-pelajar daripada situ juga boleh mendapat manfaat daripada kewujudan masjid tersebut. Kiranya dapat memberikan pulangan baliklah sebenarnya kan, kepada betul. mereka yang berada di kawasan 100,000 nanti insya-Allah. Kalau anda kata kalau dah siap masjid ni nanti memberi manfaat kepada mereka. Okey, apakah kebaikannya menginfakkan wang kita ni lebih lagi dalam pembinaan masjid ni? Ustaz? Berinfak ni satu perkara yang sangat-sangat mustahak dalam kehidupan kita. Sebab apa yang kita ada pada hari ini, apa yang kita belanjakan habis di dunia. Apa yang kita berinfak, apa yang kita berwakaf, itulah yang akan kekal sampai ke hari akhirat. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 261 surah Al-Baqarah, bagaimana Allah beritahu, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang berinfak pada jalan Allah seperti orang yang menanam sebiji padi, kemudian sebiji padi itu tumbuh mengeluarkan 7 tangkai dan setiap tangkai itu keluarkan 100 biji padi. Jadi maksudnya saya bila berinfak bila saya berinfak RM1, maka saya akan dapat pulangan RM700. Fazli, ini satu tawaran. Rugi rasanya kalau kita tak sambut. Begitu juga bila mati anak Adam, semua amalan terputus melainkan sedekah jariah. Sedekah jariah ini akan memberi kekal dan boleh berinfak atas nama ibu ayah, ahli keluarga. Semoga murah rezeki. Insya-Allah. Jadi kita doakan semua agar dipermudahkanlah segala urusan dalam pembinaan masjid ini nanti. Jadi anda semua yang mana berpeluang nak infakkan wang anda, silakan berbuat demikian. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Datuk Dr. Haji Muhammad Farid Ravi Abdullah, Duta Pembinaan Masjid Kota Warisan Sepang Selangor. Okey, jadi kita dah berhenti bereaksi seketika dan sekembalinya nanti kita bercakap lagi tentang wakaf. Kali ini tabung pembinaan Masjid Bukit Beruntung. Jadi anda jangan ke mana-mana. Masih menemani anda di Malaysia hari ini pada Ramadan keempat ini, kita terus membincangkan tentang tabung pembinaan Masjid Bukit Beruntung. Bagaimana cara untuk anda berinfak? Kita terus bersama dengan Ustaz Jafri Abu Bakar, pendakwah bebas merangkap jurucakap Jawatankuasa Pembangunan Masjid Bukit Beruntung. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Jafri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi ni dah sangkut dah. Itulah antara cabaran, tapi Ustaz tetap kental, tetap berjuang untuk menyampaikan usaha hari ini supaya ramai lagi boleh mendapatkan berkat Ramadan. Okay, Ustaz, boleh kita mulakan permulaannya tentang cadangan pembinaan Masjid Bukit Beruntung ni. Ustaz, silakan. Baik, Alhamdulillah mula-mulanya kita nak ucap terima kasih kepada pihak MSI TV3 sebab sudi jemput kita ke program Bual Bicara pada pagi ni. Maaf ni ada bunyi flight ni, saya ni dekat airport ni sebenarnya. Tak apa, Ustaz faham. Itu Nazal. Jadi subhanallah, Bandar Bukit Beruntung ni dia mula didiami pada tahun 1995. Tetapi semenjak tahun 2017 jumlah penduduk makin bertambah, peningkatan jumlah penduduk begitu ketara sekali sehingga kan dianggarkan 65% daripada rumah yang didiami di Bukit Beruntung ni adalah beragama Islam. Tapi sehingga sekarang masih belum ada masjid yang khusus boleh digunakan untuk kegunaan masyarakat setempat. Masjid yang paling dekat pun ialah dekat Bandar Bukit Sentosa yang jaraknya 7 hingga 10 batu daripada perumahan di Bukit Beruntung ini. Maka subhanallah, untuk penyelesaiannya ada satu surau yang telah dibina oleh penduduk dan mendapat kebenaran untuk diadakan solat Jumaat. Tapi pada setiap Jumaat dan terutamanya pada 2 hari raya Jumaat, bilangan Jumaat itu terlalu ramai sehingga kan mereka terpaksa mendirikan solat dalam keadaan tidak selesa, bahkan sampai melimpah sampai keluar surau. Jadi
pihak masjid merasakan satu keperluan untuk dan satu tanggungjawab fardu kifayah untuk membina masjid yang berdekatan dengan ahli qaryah yang selesa, kemudahan yang lengkap dan untuk memenuhilah keperluan-keperluan asas masyarakat Islam setempat tu dan tetamu-tetamu Islam untuk menjalankan urusan agama mereka di Bukit Beruntun. Jadi untuk itu maka ditubuh satu jawatan kuasa penaja pembinaan Masjid Bukit Beruntung pada November tahun 2016 dan di antara tanggungjawab ni adalah untuk mencari dana, untuk mendapatkan kelulusan pihak wajib, seterusnya menzahirkan sebuah bangunan masjid pertama di Bukit Beruntung. Jadi tuan-tuan, masjid ni dia kongsi dia ada meliputi tingkat bawah, ada ruang solat, ada pejabat imam, bilik kawalan, bilik wuduk tertutup dan terbuka, tandas. Tingkat atas ada pentadbiran, bilik kuliah, perpustakaan, bilik komputer, rumah dewan serbaguna, bahkan ada ruang permainan kanak-kanak dan tingkat paling bawah sekali ada ruang sembelihan korban, bilik sejuk beku dapur utama dan ruang jamuan. Itulah sebersikit daripada saya semua pengenalan kenapa kita berada di MHI pada pagi ini, insyaAllah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Saya melihat visual tadi ni Ustaz cukup cantik. Pembinaan reka bentuk dan juga fasiliti yang bakal diadakan. Dan mungkin pertanyaan yang ingin diketahui oleh para penonton juga antara dana yang berjaya dikutip setakat ini dan berapa banyak lagi yang diperlukan untuk merealisasikan Masjid Bukit Beruntung yang begitu tersergam indah berdasarkan visual yang ditunjukkan ni Ustaz. Ya, Alhamdulillah kami nak mengambil kesempatan ini untuk ucapkan jutaan terima kasih, setinggi-tinggi terima kasih kepada para penyumbang yang daripada awal bersama-sama dengan projek pembinaan Masjid Bukit Beruntung ini. Terutamanya kepada masyarakat yang duduk di sekitar itu yang memberikan sokongan, dokongan, wang ringgit dikeluarkan semua. Maka tuan-tuan, kita telah berjaya untuk mengutip sebanyak 4.1 juta. Kita rasa banyak tapi sebenarnya tuan-tuan keseluruhan projek kita ini kita memerlukan sehingga 12 juta. Jadi lebih banyak lagi yang kita perlukan semua. Maka tuan-tuan, dan kita berharap dan kita berhasrat untuk kita memulakan proses pembinaan hujung tahun ini. Pastinya tuan-tuan, hari ini kalau tuan-tuan pakat-pakat bagi sumbangan, insya-Allah dia akan memudahkan lagi hasrat daripada kita untuk sama-sama kita bangunkan masjid ini. Jadi saya ni nak ajak tuan-tuan sekalian lah, hari ini kita mendermalah tanpa was-was dan kita rasa sangat bersyukur sebab orang Malaysia ni tuan-tuan dia antara masyarakat yang sangat memahami betapa pentingnya konsep infak yang sebenarnya, terutamanya bila kita berada dalam bulan Ramadan ini. Macam yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, Masjid Bukit Beruntung ni dia bukan sekadar masjid, bahkan dia sebagai tempat khidmat keseluruhan dan keperluan umat. Bukan saja solat jemaah, tetapi dia juga memenuhi fungsi masjid yang sebenar sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Masjid ini ada tempat solat, ada majlis ilmu, ada program membina budaya berkonsepkan Islam yang syumul. Ada tempat kita nak berhimpun ramai-ramai untuk buat majlis gotong royong, berkenduri dan berita gembira kepada penduduk Bukit Beruntung. Kita sediakan satu dewan serbaguna yang selesa. Tempat tu nanti nak buat kenduri adik-beradik lah, nak jemput sebagainya, apa-apa semua yang boleh buat dekat situ. Dan antara yang teristimewanya mengenai Masjid Bukit Beruntung yang akan kita bangunkan ini tuan-tuan akan menumpang pahala orang-orang yang bermusafir sebab kita hanya lebih kurang 2 km sahaja daripada tol Bukit Beruntung itu. Jadi kita akan berjumpa dengan ramai orang-orang yang bermusafir yang akan singgah untuk solat dekat situ. Maka tuan-tuan, saya nak menyeru tuan-tuan lah, ada nombor akaun kat bawah tu, ada nombor telefon tuan-tuan tu, tuan-tuan sama ada tuan-tuan individu ataupun korporat, ambil peluang ni untuk kita sama-sama berinfak kepada pembangunan Masjid Bukit Beruntung, insya-Allah. InsyaAllah. Dengan itu kita ucapkan terima kasih Ustaz Jafri sudi memberikan masa pagi ini, memberikan kita pemahaman yang penuh bagaimana kita boleh bersedia untuk berinfak dan memberikan tambah-tambah dalam bulan Ramadan ni kan. Tambah-tambahnya. Kita harapkan lebih ramai penonton MHI boleh berinfak sekarang, dapatkan nombor bank akaun tertera di Sampel TV dan kita ucapkan terima kasihlah setinggi ini kepada Ustaz Jafri Abu Bakar, pendakwah bebas merangkap jurucakap Jawatankuasa Pembangunan Masjid Bukit Beruntung. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Selamat puasa. Sebenarnya anda dapat lihat tadi, itu bukan sekadar masjid sahaja. Afad berada di sebelah saya ni. Bukan saja sebuah masjid, tapi juga satu hub yang di mana akan melengkapi segala amalan, mendidik anak-anak kecil dan sebagainya. Itulah antara kontribusi anda yang bakal memberikan satu pencahayaan yang lebih bagus lagi untuk ya, betul. Dan di samping kita mengejar pahala di bulan Ramadan ini, selain daripada kita berinfak tadi tu, kita harus
diperbanyakkan lagi pembacaan Al-Quran. Jadi atas sebab itu juga TV9 dan juga bersama-sama dengan kami semua My #Quran Time 2.0 kempen dalami dan pelajari Al-Quran secara langsung di kaca TV melalui rancangan My Quran Time 2.0 ataupun 2.0 setiap hari jam 12.30 hari di TV9, juga di saluran Astro 149. Jadi kejap lagi lah, ada lebih kurang dalam sejam lebih saja lagi ni. Bersama-samalah kita menyaksikan My #Quran Time 2.0 12.30 hari nanti di TV9. Ya, kita penuhi dengan apa yang kebaikan dan segalanya. Dan kita nak raikan jugalah para ibu dan bapa sebenarnya yang bertukus lumpus kerana ni ada rancangan Diary Daddy. Apa akan terjadi kalau daddy kena ambil tugas mami? Saksikan celoteh Black Hanifah dan anak-anaknya dalam menjalani kehidupan seharian mereka di rancangan Diary Daddy mulai hari ini setiap Ahad 5.30 petang hanya di TV3. Ini sedikit kekeluargaan lah kita perhatikan pengorbanan ibu dan ayah menerusi Diary Daddy. Kalau kita lihat tugas daddy ke mami ke, kita memang bersaling tukar-tukar lah. Bersama-sama lah kita. Jangan tugas mami saja, daddy tengok je. Tak boleh lah macam tu, kena tukar-tukar jugalah. Kita buang stigma tu. Segala buat kita buat sama-sama. Yes. Barulah keluarga bahagia. Okey, Istin, kita bawakan keseronokan berpuasa saudara baharu. Alhamdulillah. Sebab kalau kita tengok kawan-kawan saya yang beragama bukan Islam, mereka cuba berpuasa. Macam seorang kawan saya tu, dia berpuasa. Kita buka puasa 7 lebih kan? Dia pukul 8. Terlajak pula. Tak ada orang ingatkan dia. Kesian. Kesian dia. Usaha dia tu kan? Okey, Chef Dia, hari ni puasa 7.30 tak buka. Awak kena WhatsApp dia. Terima kasih sebab anda jaga diri. Kita jumpa anda esok hanya di Malaysia Hari. Assalamualaikum. Bye. Selamat minggu. Selamat Ramadan. Namun cinta